Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, salam Shah Alam. Salam Syah. Salam Syah Alam yang petang tadi ribut putih. Ribut putih tapi dia sekejap je. Dia sekejap je. Selamat datang ke podcast Marhan episod yang ke-12. Wah, 12 Yes, Alhamdulillah. 12. Beautiful journey. So hari ni kita ada perubahan sikit. Ada perubahan posisi. Betul. Okay. Di kala saya selalu midfield, kali ni saya winger. Tapi saya tetap menjadi Jimmy. Walaupun saya mengambil tempat Abang Om. Betul, saya tetap Abang Om dan tetap Is winger. So kita ada perubahan sikit dan insyaAllah anda akan lihat pengalaman yang berbeza. Yes. So ada lebih dinamik, kita ada multicam. Okay, so ini adalah salah satu cara menunjukkan kita orang pun berusaha untuk memperbaiki podcast kita dari semasa ke semasa. Betul. Yes. Betul. So hari ni topik tersasul itu. Cabaran bangsa Melayu nak berniaga pada tahun 2024. Cabaran bangsa Melayu nak berniaga 2024. Sebab kita sekarang dalam 2023. Betul. Tinggal beberapa hari je lagi. Betul. Dan episod ni mungkin akan keluar pada 2024. So kita akan melihat kepada overall apa yang bakal dihadapi oleh bangsa Melayu. Okay. So siapa lagi? Takkan kita nak cakap pasal Cina. Betul. Kita pun cakap pasal Melayu. Betul. Okay. So itu adalah benda ni. So sebelum kita pergi ke topik yang kita akan cakap pada hari ini, kita pergi ke perkembangan masing-masing. Yes. Siapa nak mula dulu? Bagi Abang Om. Bagi Abang Om Okay. So apa saya, khabar Abang Om? Khabar baik, alhamdulillah. Kesihatan tip-top. Okay. So busy sebab kita dah semakin dekat dengan bulan puasa. So saya punya peak season. So saya banyak keluar lah kat office. Alhamdulillah saya tak dikurung di office, tak terkurung di office. So saya kadang-kadang hari-hari saya bekerja sekarang, saya tahu dah petang. Tahu-tahu dah hujan belah petang. Faham. Very fast forward. Dan lagi hujung tahun kan. Hujung banyak tahun. benda yang nak kena Betul. selesaikan. Ramai juga yang buat perancangan untuk 2024 dan sebagainya. Malang macam saya lebih kepada benda tu dah dibuat. Dan apa yang kita orang buat sekarang adalah dia punya application. Macam belanjawan lah. Bulan 10, bulan 9 itu hari kita dah start planning untuk apa akan buat pada 2024. So macam tu lah. So cukup pasal saya. Jimmy, apa perkembangan Jimmy? Okay, alhamdulillah sihat minggu ni. Yes. And saya buat apa minggu ni? Saya rasa saya okay, saya day job macam biasa. Okay. And then sekarang hari tu saya pergi makan pancake. Pancake Saya pergi makan pancake. Dia bukan makanan Melayu kan, betul tak? Bukan, tapi saya suka. Okay, alright. So shock best. Okay, and then sibuk saya busy sekarang. Ada upcoming event ahli parlimen belia. Okay. So saya banyak uruskan event tu lah. Okay. So awak masih lagi monitor kelas-kelas apa TVET? Yes, betul. Masih lagi monitor. Monitor dan bekerjasama lah dengan pelajar-pelajar TVET untuk menaikkan industri TVET. Bukan. Menaikkan skill set orang, betul tak? Betul. Okay, alright. So Is, bagaimana perkembangan anda Is? Sangat-sangat sibuk. Sibuk. Tapi alhamdulillah saya menimbang cahaya mata saya yang kedua. Alhamdulillah. Tahniah. Hari keempat lah. Hari keempat. Okay, baby okay. Baby sihat. Alhamdulillah semalam baru discharge. Jadi a bit hectic. Okay. Tapi yalah biasa, orang kata dah berpengalaman. Ini anak yang keberapa? Yang kedua. Sebab para penonton tak tahu. Mana tahu awak anak nama. Tapi itulah, macam kalau abang bulan 10 baru buat perancangan untuk kick off dan sekarang ni dalam fasa implementasi. Alhamdulillah saya punya perancangan tu dah berlaku lebih awal 2024 sebab saya percaya bahawa planning ahead semasa. Betul. Betul. Sekarang ni sama juga saya dalam fasa untuk implementation. Even bulan Disember pun dah start implementation. Familiarkan dapat new team members. Yes. Fahamkan orang culture kerja kita. So harap-harap insyaAllah next year kita boleh pergi ke 8 angka pula. Yes. Kita kena jadikan tahun 2024 tahun kejayaan dan gemilang. Ya, betul. Untuk kita sama-sama dan juga kepada para penonton. Yes. Okey, tanpa membuang masa kita terus ke kita punya tajuk yang pertama. Silakan. Apa tajuk tadi? Cabaran Melayu. Bangsa Melayu untuk menghadapi 2024. Okey. Dia
bangsa Melayu ni dia nak berjaya ataupun tak berjaya, dia terbabit dalam pelbagai faktor. Okay. Faktor yang pertama adalah faktor pendidikan dan kemahiran. Okay. Adakah bangsa Melayu tu mempunyai orang kata dia punya knowledge dalam bahasa Inggerisnya. Dalam knowledge dia untuk menghadapi, untuk buat benda tu. Contohnya kalau dia nak buat bengkel, sebuah bengkel, bengkel tu adakah dia ada knowledge? Okay. Dan ada juga yang main terjun. Okay, ada juga macam kita tengok sahabat-sahabat kita yang berani untuk terjun, walaupun dia bukan daripada F&B business, dia tak tahu pasal kopi, dia terjun dalam bisnes kopi tersebut. Dan dia orang kata ambil cabaran lah. So adakah faktor ni memberi saya tanya lah kepada sahabat-sahabat saya ni, memberi orang kata faktor penting untuk berjaya dalam bisnes untuk tahun 2024 ni? Mi, apa kata awak sambut dulu, Mi? Okay. Okay, knowledge Kalau nak berniaga kena ada knowledge dulu. Okay, betul. Kalau tidak, possibility untuk kita gagal itu tinggi. Okay, berbeza dengan orang yang ada knowledge. Okay. Ini saya punya pendapat lah. Aha. Sebab biasanya kita tengok, kita tengok startup business. Ada business yang tidak memerlukan knowledge sangat untuk you boleh run business tu. Contoh? Contoh, you nak berniaga goreng pisang. Okay. You Google je lah, ChatGPT je lah apa resipi goreng pisang. Tak, saya ada lagi yang mudah lah. Sebab awak gunakan contoh ni, Mi. Business printing, Mi. Business printing pun mudah juga kan? Okay. Kita cari klien. Okay. Kita Sub kita tempah dekat supplier. Pre-expert. Lepas tu kita deliver kat klien. Okay. Macam tu. Tapi saya tak nafikan bisnes itu kenapa dia masih ongoing dan bukanlah nak kata relevan sangat. Okay. Tapi masih lagi ada orang yang malas untuk tempah sendiri kat pre-expert. Faham. Macam tu. Sebab apa dia malas? Sebab dia tak ada knowledge nak tempah kat pre-expert tu. So dia menyelesaikan masalah customer. Yeah, basically kita jual servis lah. Itu beza kalau kita ada physical product dengan servis. Cuba balik kepada knowledge tadi. Memang ada berniaga yang betul-betul perlukan knowledge. Betul. Betul lah. Dan saya rasa apa-apa berniaga nak start pun mesti sekurang-kurangnya kena ada knowledge sikit. Kita boleh rendah je nak berniaga apa. Memang betul kita kena ada keberanian tu. So macam mana Is? Saya mungkin sedikit berbeza lah pendapat. Sebab bagi saya knowledge ni ataupun ilmu ni kita boleh cari. Tapi yang saya lihat lah sekarang banyak benda, ramai daripada bangsa Melayu kita ni sebenarnya mungkin ada knowledge tapi tak ada attitude. So saya berpendapat sedikit berbeza lah. Sebab bagi saya untuk mengajar seseorang yang bodoh tu lebih mudah sekiranya dia sanggup menerima. Faham. Berbanding dengan orang yang rasa dia dah cukup bagus dan dia rigid, konservatif. Dia rigid, konservatif. That's why kita tengok you can be super powerful dalam knowledge ataupun you punya kemahiran, you miskin. Tapi most of the business yang fail bukan sebab dia tak power. Tapi because of the attitude dia dengan customer, dia dengan team members dia dengan benda-benda ni lah bagi saya lah. So mungkin sedikit berbeza dengan apa yang Jimmy sebutkan. Dan saya sangat-sangat yakin mungkin perspektif ni ramai yang kata rasa macam aku macam ni. Sebab saya yakin ramai orang boleh buat kek. Kalau dia sedar. Betul. Kalau dia sedar. Ramai kita lihat apa di sekeliling kita. Ada yang delusional. Betul. Delulu. Dapat bahasa Melayu delulu bukan. Okay. Itu bahasa TikTok lah. Okay, bahasa hipster. Okay. Dia delulu kan. Dia tak sedar pun dia melakukan kesalahan. Dan dia tak sedar pun sebenarnya walaupun dia tahu dia berkemahiran dan berpendidikan dan dia rasa apa yang dia buat tu betul. Saya sebab kenapa saya sebutkan perkara ni lah. Sebab saya adalah orang itu. Dahulunya. Saya sentiasa merasakan saya bagus. Dengan umur yang muda ni banyak knowledge yang saya tahu, banyak experience saya. Jadi saya pernah melalui fasa yang saya rasa kaya pada usia yang muda, maksudnya above average lah. Maybe tak adalah nak kata top, but above average. Sebab perniagaan awak sukses. Betul, sangat-sangat sukses lah. So saya hampir cecah 8 angka, tapi tak capai. Dan saya jatuh balik. Dan saya rasa sangat susah. Kenapa? Aku susah sangat nak naik. So it's not because of my knowledge, it's not because of my experience aku tak cukup. Tapi it's because of my attitude. Saya tak boleh nak terima teguran daripada orang lain. Faham. Dan maksud saya orang lain ni adalah orang yang dah memang successful tu apa. Faham.
So that's why saya cakap attitude tu is very important. Sebab saya adalah orang tu. Saya tak cerita orang lain, tapi saya cerita tadi saya. Okay, so attitude adalah nombor 1. Bagi dan saya lah. kemahiran dan pendidikan tu nombor 2. Sebab ada juga jutawan-jutawan ni sebenarnya tak lepas belajar sampai peringkat universiti. Tak pernah pun selama ni dilatih untuk berniaga dalam bidang dia, betul tak? Betul. Attitude tu membuatkan kita sedar kita berpijak pada tanah yang betul. Betul. Berbanding dengan kemahiran. Kalau kita ada 18 gulung ijazah pun tak guna, kalau attitude kita teruk, betul tak? Betul. Saya pun dapat setuju lah benda tu kan. Kalau dalam Islam dia adab dulu kan baru ilmu. Betul. Terima kasih Ustaz. Ada. Al-Fadil. Okey, bukan aku beli. Okey. Tapi saja buat lawak. Okey. Lagi satu kan, faktor kejayaan nak menghadapi 2024 ni kan, saya tengok adalah faktor cultural dan tradisi. Okey. Ada di kalangan orang Melayu rasa sukar untuk berjaya dalam perniagaan sebab kita punya cultural ni, buat apa kau nak kerja siang malam? Kenapa kau nak kerja harta? Kenapa kau nak kerja dunia ni yang fana ni? And then kita punya kebanyakan, kita punya masyarakat Melayu adalah laid back. Dia tak ada orang kata dramatik hari-hari tau. So kalau katakan contoh dalam bidang retail buat apa you nak kerja 10 pagi ataupun berniaga 10 pagi sampai 10 malam? Ada ke orang yang berniaga pukul 6 pagi 6 pagi tapi sampai tengah hari cukup? Okay. So lepas tu pula katakan contoh katakan awak berniaga Amy, nanti bila awak dah berkahwin, kenduri kendara tu awak kena hadiri, jadi awak tak boleh nak fokus. Especially dalam bidang retail yang kita hampir tak boleh tutup kedai. Betul. Untuk berniaga. So pasal tu kadang-kadang contoh tu macam bangsa Cina, dia boleh buka kedai hari-hari dan dia rajin. Bangsa India contohnya kalau berniaga kedai runcit, dia boleh buka kedai hari-hari sebab dia tak ada cultural punya isu. Faham. Dan tradisinya especially dalam Cina adalah berniaga. Dia bukan makan gaji. Kita dah tradisi moden Melayu adalah makan gaji, government servant. Betul. Itu realiti. Pakai Honda. Tiba-tiba. Is, macam mana awak komen pasal faktor ni? Saya rasa saya bercanggah pendapat sikit lah. Saya rasa cultural ni memang ada dalam setiap kaum. Maksudnya Melayu, baik Melayu, Cina ataupun India, sama je sebenarnya. Okay. Kalau kata kawan rapat ke adik dia kahwin, dia mesti akan tutup kedai. Pergi juga kan. Tapi dia mungkin boleh pakai staff. Betul. Sama je macam orang Melayu. Orang Melayu pun boleh pakai staff. Tapi apa yang membuatkan mungkin orang Melayu ni sedikit berbeza lah. Kan kalau saya cakap malas kan nanti kena kecam pula kan. Bukan malas lah. Tapi sebenarnya saya lihat daripada perspektif ni, ada dua perspektif. Satu perspektif adalah geng-geng yang belajar tahfiz ni. Okey. Belajar tahfiz. Tahfiz. Kita salute dia belajar tahfiz, dia boleh hafal Al-Quran dan sebagainya. Betul. Tapi ada segelintir dalam pengalaman saya, diorang ni keluar bekerja selepas tamatkan pengajian hafal Al-Quran dan sebagainya. Okey. Tapi bila waktu bekerja tu kita jadi macam macam nak kata confused. Dia terlampau. Oh tak apa, kita kena percaya bahawa rezeki tu daripada Allah. Maksudnya dia meletakkan kepercayaan kepada Allah tu tanpa usaha. Bukan nak kata tanpa, tapi usaha ni sangat-sangat rendah. Faham. Very minimum. Dia macam oh tak apa, semua ni takdir pada Allah. Okey. Betul lah, semua takdir pada Allah, tapi kita mesti kena usaha juga kan. Betul. Itu adalah yang pertama lah. Yang kedua saya rasa terlampau berserah terlampau besar. Dan perspektif yang kedua saya lihat, kenapa Melayu ni bagi saya agak sukar lah dalam bab kata-kata cultural ni kan. Sebab kita ni terlampau banyak percaya pada benda-benda karut lah. Contohnya aku ni menjaga kedai makan ni, orang tak ramai, aku ni kena sihir ni. Sedangkan berapa iklan yang kau spend? Kedai pun kat ceruk mana lah. Tak kisah ceruk tu. Maksudnya as long as kau ada effort untuk buat iklan apa semua, kau dah cuba sebagai maksimum effort. Maybe satu lagi kau kena look at kau punya makanan tu sedap. Betul. Tapi ni baru buka kedai 2-3 hari, orang tak ada. Semalam ramai orang, ini tak ada orang. Padahal semalam dah makan tak sedap, mana nak datang hari kedua? So kita ni banyak dengan kepercayaan yang karut. Betul, saya tak nafikan benda-benda gaib tu wujud. Saya tak nafikan. Adalah orang yang menghantar-hantar kan. Tetapi kau boleh cakap benda tu sekiranya kau betul-betul makanan aku ni betul-betul sedap. Faham. Dah habis usaha. Dah habis usaha. Aku dah buat marketing, aku spend sehari RM100 contohnya. Betul. Orang tak datang. Dan beberapa faktor lah. Betul. Semua faktor dah kick in tapi tak berjaya juga. Mungkin
Kan kita boleh consider lah benda-benda tu. Itulah pada pendapat saya. Kalau apa Mi? Kalau nak cerita pasal budaya kan, dia sebenarnya orang kita ni dia ada satu benda yang benda tu budaya yang bagi saya tak sihat lah. Dan benda ni saya boleh saya boleh connect kan dengan tak ada knowledge tu tadi. Budaya tu dia suka tiru meniaga orang lain. Oh. Awak meniaga. Contoh masa PKP. Okey. Bisnes apa yang paling banyak orang buka masa PKP? Tak kisah orang kena buang kerja ke, orang apa ke, bisnes apa? Saya tak dapat nak dapat. Kebanyakan bisnes makan. Okey. Sebab dia hanya nampak bisnes makan itu boleh menjadi keuntungan dan sebagainya. Dia macam tu. Dia tidak fikir pasal USP. Dia tak fikir pasal benda tu. Dia tengok orang lain meniaga makan maju, and then dia ikut nak meniaga makan, nak jadi macam orang tu. Sama yang jadi sekarang juga Ami. Karuming punya sambal. Yang meletup hari ini, semalam kot. Semalam betul, ada orang tiru sambal Khairul Aming. Lepas tu hari ni lawyer dia hantar surat. Rupanya dah patent. Dan diterima kan. Memang dah patent dah pun. Dia macam ni, ada konsep di mana kita lihat Adidas Asadi, Panasonic dan Panasonic. Kita lihat benda-benda macam tu. Tapi at the same time, perbezaan dia adalah Panasonic dan Panasonic tu kita still boleh nampak perbezaan dia. Asadi dan Adidas pun kita nampak perbezaan jauh. Betul. Tapi masalah yang Allah alam siapa owner dia ni, sambalnya Khairi ni, sebab dia menggunakan nyet tu. Yes. Kalau contoh letak sambal monyet Khairi, I don't think it's going to be a problem. Betul. Pakailah sambal monyet ke? Sambal pedas. Jirafah ke? Sambal pedas ke? Betul. Kan? Tak ada masalah apa. Tak ada masalah pun. Tapi colour scheme pun sama. Betul. In fact, sebiji. In fact dia punya design pun sangat similar. Betul. Tak adalah sebiji tapi similar. Betul. Color code sebiji. Color code sama, dia punya penerangan produk tu sama, labelnya semua sama. Dan dia mengakibatkan memang susah lah kau nak berniaga sebab kau tak ada kreativiti, betul? Yes. Betul. Dia macam seolah-olah kita dekat sekolah dulu ataupun kita di universiti dulu. Aku pinjam assignment kau. Lepas tu kalau kita cakap kan, boleh tapi kau jangan tiru bulat-bulat. Tapi end up kau rephrase lah. Aku jadi saya, itu je beza dia. Diorang ni pun bangsa juga. Yang paling gampang typo pun ikut juga. Tak jadi apa. Udahnya dua-dua makan rendah. Kantoi busuk. Saya macam untuk menutup faktor ni kan, bukan kesimpulan pada faktor ni macam saya pernah mention, kita dah bincangkan dalam podcast kemudian sebelum ni, adalah kita punya bangsa baru berniaga. Kebanyakan bangsa Melayu sekarang majoriti adalah daripada golongan yang makan gaji, bukan daripada bangsa berniaga. Setuju. Okay, so boleh tak saya tambah satu point, sebab saya rasa benda ni relatable kepada saya dan juga sahabat saya. Saya sebenarnya agak terkilan dengan masalah orang Melayu ni adalah aku sahaja, orang lain bawa aku. Okey. Maksudnya kita sepatutnya empower kita punya circle untuk biar kau jadi better supaya aku boleh jadi lagi kaya. Kalau kau power, aku confirm lagi power. Itu adalah konsep asasnya lah. Tapi mindset Melayu adalah aku je kena kaya, kau biar miskin. Kalau tak nanti kau tak akan dengar cakap aku. Dan benda ni terjadi dalam saya punya circle lah. Jadi saya rasa itu one of the untuk menyimpulkan kita punya faktor ni lah. Dia faktor generasi tu bila macam awak cakap bila pasal faktor generasi tu, kita tak ada generasi peniaga. First gen, second gen, tak ada generasi peniaga. Diorang tak tahu bahawa kerjasama, konsortium, dan orang kata saling bertukar pandangan tu dalam perniagaan. Walaupun awak berniaga goreng pisang, saya berniaga burger, kita bertukar pandangan dalam tu, location sebenarnya kat section 13 tak boleh. Betul. Better lagi dekat section 2, something like that. Faham. Okay, dan awak berniaga, bukan saya berniaga burger dan awak tiru burger. Sebab dia dah tak ada dalam culture tu tau. Dia budaya tu. Sebab generasi yang pertama, janji aku lepas. Janji aku berniaga untung. Aku dah ada modal sikit, kau berniaga burger, aku nak berniaga burger juga. End up engkau buka dekat penghujung jalan. Engkau dekat simpang, ni dekat simpang hujung satu. Duduk berniaga burger. Dan kita tengok banyak benda macam tu. Bukan kau nak berniaga benda lain, kau berniaga benda yang sama. Tapi even bang, saya punya mentor pun berada dalam saya punya industri yang sama lah. Dan saya sebenarnya tak find it actually yang kita tengah compete dalam market tersebut. Okay. Sebab market share tu is too big. Besar. Cake dia terlampau besar. Kita just boleh, you know, certain things, kalau betul, katakan apa dalam bidang tempat yang berbeza, lokasi yang berbeza, tak ada masalah. Even kalau kita pergi ke shopping mall pun ada limitation berapa banyak
kedai kopi boleh buka bawah satu bumbung. Betul. Berapa banyak kedai tu dia tak letak ada Parkson, ada Hankyu, ada Ion dekat satu bumbung. Kalau memang market tu besar. Tapi kalau contoh dekat section dah ada sampai 4 kedai burger duduk dekat keliling rumah kedai, apa nak jadi ni sebenarnya? Ya, betul. Aku bukan hari-hari nak telan burger, babe. Betul. Aku nak makan nasi lemak. Dan masa sama aku pun nak makan nasi goreng. So itu juga yang jadi dekat dalam bahasa Melayu lah. Budaya itulah saya nampak. Bila kerana generasi kita baru berniaga, kita tak tahu nak pelbagaikan, kita tak tahu nak bekerjasama. Ada sifat hasad dengki. Yes. Itu yang saya nak sambung sebenarnya. Dia sebab dengki ni. Dengki ni sifat PhD ni kan, hasad dengki ni dia ada tau. Betul. Dia ada. Mungkin kat kita tak ada. Tapi ada orang yang memang ada dan benda tu dia semakin mendebal. Betul. Dan dia tak sedar pun benda tu semakin mendebal. Dan akhirnya benda tu boleh makan diri dia. Sebab apa tau? Sebab dengki ni dia ibarat macam barah. Dia macam tu. Daripada sekelumit dengki dalam hati kita, dalam jiwa kita tu, dia akan membawa kepada, dia akan merebak. Mungkin hari ni saya ambil contoh mungkin hari ni saya dengki abang pakai slipper baru. Tapi esok abang beli rumah baru pun saya dengki juga. Dia semakin faham tak? Sampai satu masa awak curi slipper saya. Sampai satu masa awak bakar saya punya bakar. Betul. Dan kebiasaannya orang yang ada hasad dengki ni, dia takut nak berubah. Betul. Dia sebenarnya pengecut lah. Betul. Dia takut. Dia takut. Dia sepatutnya kalau abang pakai slipper baru, patutnya saya kena ada motivasi dengan tengok slipper baru abang untuk saya dapat juga slipper baru. Dia macam tu. Dia bukannya saya dengki dengan sudahlah om, tiap-tiap minggu tukar slipper. Dia bukan macam tu. Sepatutnya aku kena fikir macam mana untuk aku tukar slipper juga tiap-tiap minggu macam om. Faham. Contoh senang macam tu lah. Okay, so kita move on ke faktor yang ketiga. Okay. Iaitu keupayaan untuk beradaptasi. Keupayaan untuk beradaptasi. Bagaimana bangsa Melayu untuk beradaptasi dalam situasi semasa yang akan terjadi pada 2024. Okay. So salah satunya, jap saya tengok, saya dah tulis poin saya ni. Saya terlupa nombor 4 Okay. Beradaptasi contoh dalam market macam hujung tahun ni yang agak lemah, di mana prioriti consumer tu sedang pergi ke arah lain, bercuti bersama family, persiapan untuk anak-anak sekolah, rotek nak mati. So dia tak beli setengah benda yang selama ni dia beli. So kadang-kadang setengah peniaga ni dia tetap maintain harga dia mahal. Lepas tu dia komplain, tak ada orang datang kedai, tak ada orang beli barang dia. Lepas tu dia salahkan orang pula. Dia salahkan buying power tak ada, rakyat dah miskin. Something like that. Itu ada satu faktor lain lah yang kita akan kupas juga satu hari nanti. Satu hari. One fine day. One fine day. Okay, pasal buying power ni kan. So buying power tu. So kalau tengok kita dekat dia ada perkataan jualan murah. Dia ada sales, warehouse sales, Boxing Day, year end sale. Betul. And then year end sale pun pernah diangkat menjadi acara tahunan negara. Betul. Untuk menarik pelancong datang untuk berbelanja. Dan apa kat situ. So dia tak boleh nak adjust. Contoh pasal pada hujung tahun ni, semua resort pada cuti sekolah penuh lah. Okay, so dia tawarkan harga tinggi. Dan lepas cuti sekolah, dia tetap tawarkan harga tinggi. Ada golongan peniaga Melayu yang tak boleh mengadaptasi. Faham. Tentang keperluan dan denyut nyadi pasaran tu. Faham. Maknanya dia meniaga, dia jalan tegak. Yes. Dia tak ada irama. Dia tak study market tu macam mana, sekarang macam mana, betul ke buying power. Saya kalau macam tu, saya paling tak suka satu je. Bila dia salahkan bila dia salahkan market itu sendiri. Itu yang susah. Betul. Sedangkan dia yang ada kelemahan, dia tidak beradaptasi. Betul. Jadi itu betul lah, dia tak ada adaptasi. Ada juga yang macam contoh, ada yang jual murah sepanjang tahun. Lepas tu dia kata dia dah penat berniaga. Margin tak pernah ada dia. Dia tak boleh adaptasi. Bila demand tinggi dia tak naikkan harga. Itu masalah tak tahu nilai nilai pasaran tu. Itu pun satu hal juga. Dan dia tak dapat, orang kata, comfortable punya margin lah bila dalam perniagaan dan modal untuk dibawa ke depan. Itu pun satu hal juga mengadaptasikan dalam benda ni. So macam mana awak rasa? Saya setuju. Sebenarnya untuk adapt ni, bagi saya lah, mungkin orang rasa benda ni, adapt ni adalah satu sifat lah.
kelemahan. Sifat-sifat. Sifat. Tapi saya tak rasa adapt tu adalah satu sifat lah. Dia sebenarnya adalah satu skill. Kita kategorikan dia sebagai satu kemahiran untuk kita adapt kepada situasi yang berubah. So waktu bulan puasa tahun ni, saya tak ada apa-apa yang saya jual lah. Jadi saya duduk fikir, okay, industri aku sekarang ni I have nothing to do. Bulan puasa, bulan raya adalah sebenarnya waktu tidur industri saya. Tengah cuti lah. Tengah-tengah cuti. Jadi saya pula jenis yang kalau saya duduk diam, saya tak boleh. Tak boleh. You kena buat something. Kena buat something sebab saya rasa gelisah. 2 bulan tu adalah rugi bagi saya. Okay, yeah, betul lah. So saya rasa macam takkan aku nak bayar gaji sah aku without having anything yang masuk kan. Dan saya discuss dengan wife saya cakap, why don't kita buat sesuatu lah. So kita tengok dekat market, sebenarnya ada gap, beberapa gap. Contohnya surrounding. Dia cakap, gap ni adalah kenapa gap ni timbul? Sebab kebanyakannya orang yang jual surrounding satu Malaysia, most of their suppliers datang pada Kampung Laut Kelantan. Walaupun brand dia Jimmy, surrounding Jimmy, tapi Kampung Laut supplier dia orang. Betul. Kalau tengok dalam Shopee macam tu, betul. Banyak serunding Kampung Laut. Saya macam apa Kampung Laut ni memang semua meniaga serunding ke apa? Betul. Dia ada banyak beberapa supplier kat sana. So diorang ni pergi ke sana, ambil, lepas tu yalah beli bulk, tukar branding. Belah Selangor ni jarang lah ada. Basically Selangor keripik. Ramai meniaga. Ramai meniaga serunding. Kalau kita pergi di Lotus apa semua, kita akan nampak. Tapi itu semua datang daripada sana. Tetap di packaging daripada sana. Tetap sana. Dan saya tahu mungkin ada supplier yang sedikit berbeza pun daripada Gombak. Sebab tu kalau kita rasa kat dalam market ni, rasa dia semua sama. Buat imah lah Om serunding ke Jimmy serunding kan rasa lebih kurang. Betul. Tak pernah lari. Jadi awak ada nampak lah benda tu sebagai peluang. Saya nampak gap tersebut. So saya cakap was okay, why not kita keluarkan serunding perisai yang berbeza, perisai Nogori. So kita sedap ataupun tidak itu adalah subjektif lah. Tapi somehow kita mendapat traction yang sangat bagus lah. So kita adapt kepada daripada sepatutnya saya dalam industri saya, tiba-tiba saya bertukar industri F&B, bukanlah sebab kita tak ada pengalaman. Kita pernah ada pengalaman berniaga kecil-kecil, tapi we decided that we have to do something. Survival lah, kita nak survive lah kan. Adapt sebab awak punya keperluan industri awak tengah dia cuti sebentar, tidur kejap, lepas tu awak adapt lah. Saya adapt lah, berniaga juga tapi barang lain. Sebab saya nak cari duit untuk raya. Kemudian approaching kepada raya. Lagi 2-3 hari nak raya. Time tu kita tengah COD rendang. Masa kita buat pre-order rendang, kita hantar rendang. Okay, so what happened was that saya cakap wife saya, I rasa macam rugilah. Raya ni kita just ada like 2-3 jam, lepas tu kita dah tak buat apa-apa. So the next day tu dia akan still jadi bosan. Mungkinlah sebab saya dah makin menua, jadi kita tak rasa that fun yang budak-budak rasa lah. So saya cakap bazir masa. So why don't we do something? Sebulan ni raya ni? Tak, 3 hari lagi nak raya. 3 hari nak raya. So dia cakap macam tu kita buat catering, tapi tak tahulah open day ramai ke nak buat. Lepas tu Ricky tanya kawan-kawan ramai ke buat open house apa semua kan. Open day pula, open house Okay, open day lain. Open day universiti. Open day besar sangat. Open house. Lepas tu saya just try lah untuk run ikan iklan. Dan nasib baik saya run iklan tu bukan RM30 sehari. Saya test kalau burn lah, saya tak RM300. Okay. So dengan RM300 pertama, sebenarnya saya dapat 2 tempahan. Dan to be honest at that time, saya tak ada peralatan lengkap untuk catering satu pun. Awak test market lah sebenarnya. Saya test market dia. Jadi kita untung sabut timbul, untung batu tenggelam. So saya terpaksa adapt sebab saya fikir I need to do something. Okay. So kita buat dalam masa 3 hari tu, even on the first day raya pun ikhlas dia jalan. And alhamdulillah lah, sepanjang 25 hari sampai ke raya 25 ke 28 macam tu lah, kita dapat ratus ribu lah tak sampai 200 ribu, dekat-dekat. Benda tu kita orang tak pernah terfikir, dan tiba-tiba fikir time tengah drive ni, mana nak COD ni, mana nak COD ni. So saya rasa kebanyakan Melayu dia macam rigid, tak nak beradaptasi. Dia tak selesa keluar dari comfort zone. Betul. Dan dia ada juga isu yang dia rasa bila dia berubah, contoh dari segi harga, selama ni satu industri, tapi berubah industri adalah satu bentuk kelemahan. Saya suka satu bukanlah kata quote ke, tapi kata-kata lah kan. Okay. If you are afraid of failing, kan, then you actually fail. Sebab pengalaman you fail tu
mendewasakan you. Mendewasakan, So that you know, mematangkan. okay, next time aku jangan buat mistake ni. So next time mana-mana business pun kita pergi, kita dah ada that pengalaman. Saya cakap, okay, benda ni I don't think it will work sebab sebelum ni dah tak ada. Faham? Saya rasa benda macam tu lah. Dan bila you fail fast, you ada banyak experience yang orang lain tak ada. That's why kita tengok dalam kalangan umur kita ni, ada orang yang lebih bagus, ada orang yang sedikit kurang bagus. Yelah, kalau nak kata rezeki, memanglah rezeki lah. Betul. Tapi at the same time kita nampak yang kadang-kadang kita rasa kan, macam mana kau boleh jadi tinggi macam ni? Aku sama umur kau, tapi kenapa kau lagi tinggi? Kita tak tahu cerita dia. Tapi saya yakin orang tu pernah gagal teruk. Dan maksudnya dia lebih banyak kali gagal daripada saya. Macam tu lah bagi saya lah. Tapi the power of focus. Contohlah, katakan awak selama ni buka kedai makan nasi lemak. Tiba-tiba sampai bulan puasa, orang siang dah tak ada makan. Dan awak tiba-tiba jual baju raya. Sebab nak adaptasi. Sebab awak punya F&B kan kurang sikit. Nak meniaga dekat bazar Ramadan, terlampau banyak kompetitor. Instead awak jual baju, ataupun awak jual kuih raya. So kalau katakan adaptasi tu, dan ada orang cakap, kenapa kau tak fokus? Kau meniaga lah dekat bazar Ramadan. Tapi tak, pada meniaga untuk orang sahur. Sampai jalan, betul lah. Meniaga lah tengah hari. Itu lain. Nanti kena. Kat mana kedai tu? Contoh tengah hari untuk perempuan yang tengah. Yelah. Kita tanya kat mana kedai tu. Saya tak ada jawapan. Fokus lah sebab kan. Saya tak ada jawapan yang definite lah. Tapi kalau kita tengok big companies dalam Malaysia, dia akan ada arm dia untuk setiap bisnes yang berbeza. So kalau that mold dia punya acuan. Acuan dia dah ada. Dia successful business tu. Aku ada arm ni, aku ada arm ni, aku ada arm ni. Benda tu berjaya. Then kenapa ada orang cakap you have to focus? Focus is focus. That's why dalam you punya team, you kena ada orang yang you boleh rely. Okay, aku nak stationkan dia kat mana. Nak delegate lagi buat apa. So, sebab tu saya cakap, even saya tengah dalam industri saya, okay, so saya dah delegatekan, okay, my wife dengan mak saya akan handle benda catering dengan product streaming. Definitely bukan awak yang masak. Definitely bukan saya yang masak. So saya cuma tugas saya adalah untuk menasihati dia. Okay, ini adalah apa kerangkanya. Okay, macam mana nak kira harga, ini dia. Okay, kalau you ada masalah, you datang, you bagi tahu apa masalah, nak bincang ke apa. Tapi most of the things, wife saya, dia lah handle client, dia lah yang set harga apa semua. So saya melepaskan sebab saya yakin dia boleh buat. So saya rasa benda ni macam tu lah. Cuma mungkin dari segi fokus tu adalah kalau saya buat sendiri semua benda. Saya lah yang tukang masak, saya lah yang tukang buat catering tu. Lepas tu at the same time saya jual baju kurung. Saya rasa benda macam tu. Tapi at the end of the day, jadi Superman. Betul. Ada juga beberapa kawan saya yang saya kenal, dia buat lah, dia mungkin daripada industri berbeza, kemudian keluar dan menjual baju raya lah secara tiba-tiba. So dia ada team dan yelah, dia pun menggunakan konsep yang sama. Cuma masalahnya adalah team dia tu tak cukup experience enough. Dan bila dia ada orang yang willing untuk share dengan dia pendapat, orang tu berada dalam industri tu, kita bagi sebagai subject matter expert lah. Dia tak dengar pun sebab dia terlampau percayakan team dia yang inexperienced. Dia percaya pada aku nak kena hasilkan bakal muda mungkin. Tapi at the end of the day, kalau engkau percaya kepada orang yang salah, then there's no point pun. Faham. Tak ada apa lah. Betul lah. Dia tidak akan dapat membuat progres yang baik macam tu. Dia team dia pun sebenarnya tak capable. Tak capable lah. Dia salah kenal pasti kemampuan tim tersebut. Dia macam ni lah. Untuk analogi mudah dia, kenapa saya percayakan wife saya dengan mak saya? Kenapa bukan wife saya? Sebab saya tahu mak saya masak sedap. Wife saya bukanlah dia tak pandai masak, tapi dia tak cukup pengalaman seperti mak saya memasak. Hours dia tak cukup. Hours dia tak cukup. Flying hours dia tak cukup. Watch time dia tak cukup. Tetapi dari segi business side, wife saya mempunyai pengalaman yang hampir sama macam saya. Faham. Basically dia adalah kopi pada saya. So saya boleh trust dia. Okay, you buat business side, mama masak. So you akan manage. Tak cukup pekerja ke, mana logistik nak hantar dulu ke, you manage benda tu. Okay. So betul. I put my trust on the right people lah. Akan ada ketika waktu yang saya gagal juga. Contohnya bengkel saya lah. Saya berikan kepercayaan kepada bapak saya. Bapak saya, dia boleh buat, tapi dah ada kekangan, tangan dia dah tak boleh nak buat kerja berat lah. Kudrat dia dah tak ada. So kita cuba untuk cari replacement untuk orang yang boleh rely. Tapi
setelah beberapa ketika kita cuba, kita tak jumpa, dan end up pada bulan ni saya decide untuk tutup bengkel tu. Faham. For good. Faham. So saya cuma minta tolong ayah saya untuk tolong pada bahagian catering, untuk menghantar dan sebagainya lah. Okay. So at least sebab kita tahu benda tu memang buat duit. Okay. Itulah. So Mi, kesimpulannya Mi, sebelum kita break. Kesimpulan. Tak adalah kesimpulan lah. Apa yang awak rasa pasal adaptasi ni? Sebab dia penting lah. Sebab tu lah. Sebab lepas tu kita akan stop kejap untuk break, masuk ke part 2. Dan sambung lagi 3 part 2. Silakan. Betul lah, saya nampak dia kena faham adaptasi yang macam mana yang kita kena buat untuk kita punya meniaga tu. Macam case tadi, Is tadi ni. Is adaptasi, buka satu bisnes baru, dan bisnes tu kena dengan waktu perayaan, waktu season tu. Betul. Tapi kena ingat, tak semua apa orang kata, tak semua meniaga tu boleh beradaptasi macam Is adaptasi. Macam tu. Sebab Is adaptasi tu berjaya berdasarkan kemampuan satu. Yang kedua adalah kalau kita nak berniaga tu, ya mesti kita kena cari knowledge pasal berniaga tu. Walaupun kita jam berniaga tu. Tapi ada setengah orang yang flying blind. Bahasa Melayunya membabi buta. Betul. Membabi buta. Menyondol lain. Dan ini adalah perangai yang cakap tadi. Tengok bisnes orang, nak tiru bisnes orang. Betul. Saya setuju. Sebab apa? Sebelum saya buat catering ataupun buat yang serunding tu, saya buat study. Maksudnya saya bertanya pada orang yang berpengalaman dan sebagainya. Kita belajar dulu. Betul. Tapi betul lah, misalnya saya kenal kawan, ada seorang kawan kita tu. Tak payah mention lah. Tak mention. Kita tak mention. Tapi kita kenal. Kalau kata tengok case study-nya, macam tu lah. Sebab dia tak ada, dia bukan tak ada prior study. Dia study. Tapi bila cikgu dia cakap, no, jangan buat yang ni. Tak apa, dia percaya kawan dia satu geng dengan dia. Masalahnya sama-sama makan rendah. Betul. Dia lagi satu kan, kita ni tak kisahlah kita ni owner business ke apa ke. Kalau kita tengok Is sendiri pun, hari-hari mata merah. Kan? Bukan isap barang, tapi kerja lebih masa. Setengah orang, kebanyakan orang kita, dia nak cepat jadi bos. Betul. Cepat kaya. Dia nak cepat kaya. Cepat Lamborghini. Yes. Bara-bara beri-beri. Itu tajuk lain. Satu perbincangan yang baik dan kami rasa memberi manfaat kepada para penonton. Dan kita break dulu untuk ke part 2 sementara. Dan kita akan sambung lagi sebentar ni. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom, dan kita bersambung part 2 podcast Marahin episod ke-12. Cabaran Bangsa Melayu pada tahun 2024. Cabaran Bangsa Melayu berniaga. Yes, tertinggal pula. Kita dah bincang faktor 1, faktor 2, faktor 3. Betul. Saya rasa jarang orang masuk tengah-tengah dalam YouTube kan. Betul lah. Dalam podcast pun jarang kan. So korang dah mengikuti. Terima kasih kerana sampai ke saat ini masih mengikuti. So kita akan bincangkan seterusnya. Faktor dia adalah akses kepada modal dan pasaran. Antara topik yang, faktor yang orang kata tu, aku nak berniaga tapi aku tak ada modal babe. Ataupun modal aku tak cukup besar babe. Kenapa nasi lemak kau ni tak hantar kat Qatar? Contoh. Sebab daripada ke situ pergi. Ya, sebab dia modal dan pasaran. Dan ada juga yang berjaya. Contohnya ada peniaga durian yang berjaya mengeksport dia punya durian ni sampai ke China. Tak pernah terfikir Datuk nenek kita durian ni boleh dieksport sampai ke China dan menjadi pujaan untuk ramai orang. Betul tak? So bila kita bincang pasal faktor ni, pasal modal, saya lihat macam ni. Apa yang kerajaan BN dulu buat dah. Bukan nak kipas kerajaan BN dan kita ni orang kata penyokong sangat apa yang kerajaan BN buat. Tapi badan agensi-agensi yang dia buat untuk membantu Bumiputera ataupun orang Melayu ni, contohnya macam MARA, Tekun, SME Bank dan juga beberapa lagi kalau saya lupa, sebenarnya bagus. Tak dinafikan bagus. Tapi keupayaan diorang untuk mengeluarkan modal, untuk memberi pinjaman dan memberi geran adalah terhad. Sebab ramai yang nak minta. Betul. Dah ramai yang pinta. Ada pula kerana birokrasi. Betul. Ada juga kerana favoritism. Ada juga kerana kronism. Betul. Ada juga ada juga jerung. Ada juga jerung yang menguasai setengah geran. Betul.
mungkin lah, tak dinafikan lah, Jerung ni menguasai sesetengah geran sebab dia pakar dalam bidang tersebut. Contoh kalau geran teknologi, berapa banyak je company yang boleh main dalam teknologi. Betul. Jadi dia memang lepas dia kan, macam tu. Dan juga dia dah hafal macam mana nak menang dia punya company tu dapat geran ikut guna sistem. Tapi dia tak pandai pun sebenarnya dalam bidang dia. Ada juga macam tu. So pasal modal dan pasaran juga pun satu hal juga lah. Ada juga agensi kerajaan agak konservatif dalam memasarkan. Contohnya macam Pharma, dia tak berkembang. Okay, macam Mardi tak ada memasarkan. Macam Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, dia tak berkembang. Dia tak berkembang untuk memasarkan kita punya hasil-hasil kita punya peniaga-peniaga ni. So macam mana you punya tu? Siapa-siapa lah yang dulu? Jimmy lah sambut. Okay, alright. Betul. Kalau kita tengok sebenarnya function agensi kerajaan ni diwujudkan. Okay. Satu bukanlah untuk tolong orang Melayu. Apa hal? Okay. Ingat blackout tadi. Okay, tak apa. Kita memang dalam podcast kita ni gangguan lampu ni biasa dah. Betul. Hampir tiap minggu. Hampir tiap minggu. Okay, kali ni bukan lampu kita yang buat masalah. Lampu kedai mamak ni yang masalah. Okay. Betul. Okay. Dan agensi-agensi ni diwujudkan sebenarnya ialah kerajaan buat wujudkan agensi ni untuk membantulah. Membantu peniaga-peniaga kecil, startup dan sebagainya. Cuma dia jadi tak best. Dia jadi tak syok bila hanya sesetengah orang je yang dapat benda tu. Okay. Tapi saya faham untuk dapat benda tu bukanlah orang kata apa, bukanlah under table. Tapi company tu memang layak. Jadi sebab tu dia dapat. Betul. Tak kisahlah macam mana pun, tetap ada tapisan dan juga requirement dia kena penuhi untuk dapatkan satu geran tu. Dan kena faham geran-geran yang dikeluarkan oleh kerajaan ni, kenapa dia ada requirement? Sebab dia nak menjaga kualiti. Faham tak? Dia nak dapat KPI yang sepatutnya. Sebab dia tak boleh bagi kat siapa-siapa. Dia tak boleh bagi kat random orang macam tu kan. Siapa-siapa minta bagi je. Siapa-siapa minta bagi. Susahlah macam tu. Betul. Pasal apa tadi? Inovasi pasaran dan modal. Pasaran dan modal. Modal dan pasaran. Okey, modal dan pasaran. Saya faham untuk start berniaga tu apa-apa pun perlukan modal. Betul. Tapi macam saya cakap sebelum ni, kita start small. Betul. Saya banyak kali tekankan sebelum ni kan, kita tak payahlah fikir berniaga yang susah. Kita buat yang mana kita mampu dulu dengan knowledge yang kita ada, dengan modal yang kita ada tu. Jadi daripada situlah. Sebab macam mana kita nak buat satu bisnes atau kita nak berniaga yang besar-besar, kalau berniaga kecil pun kita tak lepas. Faham. Kita tak boleh tipu diri sendiri. Kita tak boleh nak kata aku boleh, tapi end dia apa? Kau still tak boleh buat. Sebab kau tak cukup knowledge. Dia percaya kepada kemampuan dia untuk mencapai sesuatu. Betul, memang betul. Memang betul. Kita nak buat apa pun kita kena ada semangat, motivasi. Tapi semangat je tak cukup. Kena ada kemahiran lah. Kena ada kemahiran juga. Kena ada pendidikan juga. So bagaimana pula? Saya sentuh dulu pasal grant tu. Dia sebenarnya ada two sides of the same coin lah. Maksudnya dalam satu shilling tu ada dua muka lah. So saya setuju di mana geran-geran ni sebenarnya sangat-sangat membantu orang. Dan wajar diberikan kepada expert lah. Berbanding dengan company-company yang baru lah. Sebabnya adalah macam ni. Grant yang diberikan, adakah dia dapat menghasilkan output yang berkesan? Dia memberikan impact kan. So kita nak, kalau boleh, high performing country, dia fokus pada output, apa impact yang kita dapat kan. Betul. So at the same time, saya juga tak nafikan sebab saya pernah menjalankan beberapa geran lah. Dan memang ada kronism tu berlaku. Contohnya geran tu tak pernah diwujudkan kepada public. Tahu-tahu ada geran ni, aku tak tahu bila nak apply benda ni. Tiba-tiba dah habis. Tiba-tiba dah habis lah. Maksudnya orang tu sendiri jalankan, tapi dia punya application dah tutup lah. Dan saya pernah suarakan kepada satu agensi kerajaan ni. Dia bukanlah agensi, tapi dia adalah GLC lah. Bila masa pula benda ni ada, almost every day I akan buka, akan tengok peluang. Kita akan melihat peluang-peluang yang Betul. Kata cik, memang ada encik-encik yang terlepas apa semua. Tapi we understand lah whether itu terpulang kat kau kalau kau nak buat under table punya ni ke kronism ke, itu it's up to you. Tapi benda ni berlaku lah. Betul. So kita tak boleh nafikan. Even kalau tiba-tiba kerajaan nak atas saman ke apa semua kan. Saya sebab cakap ni, but it happens. So kita tak boleh nak deny lah. Faham. Okay. So
on the next side of kita cerita tentang capital kan, saya rasa benda ni saya dah ulaskan pada episod yang sebelum ni lah. Saya tak episod berapa kan. Tapi you know, some people they overestimate dia punya skill. Okay. Dia overestimate yang you know, I believe I can fly lah. Frasa dia I believe I can fly. Betul. Masalahnya macam ni. Okay, kalau you tak pernah buat sesuatu tu daripada kecil. Okay. Maksudnya start small. Macam mana you nak buktikan yang you can go big? Okay. Dan at the same time, bila orang overstated diorang punya skill, diorang rasa yang aku boleh. But at the end of the day, your portfolio speaks. Your record speaks. Betul? Kalau record you bagus, you memang tunjuk yang okay, this is my track record. So memang orang akan percayalah. Maksudnya you know, people believe yang engkau boleh buat. Tapi kalau engkau tak ada track record, bukanlah siapa nak percaya. Memanglah company kecil ni macam kalau kau tak bagi peluang, siapa nak bagi peluang? Dia selalu macam tu. Dia akan ada chicken and egg punya situation. Betul. Tapi at the same time, yelah, kalau saya pun letakkan diri saya sebagai you know, agensi kerajaan maupun klien, saya akan fikir I want the best for my company, I want the best for orang kan, untuk rakyat kan. So benda tu lah yang saya rasa akan jadi isu. Sebabnya orang terlampau dia macam ni lah. It's okay to give free services, to give free products, to show that you are good. Itulah maksudnya start small. Okay, contohnya buat website. Okay, engkau nak terus dapat TNB sebagai contoh. Siapa engkau? Buat demo kan? Buatlah, tak kisahlah, jumpalah dengan small business. Okay, buat dulu. Okay, tak apa Bang On, saya buatkan website dulu. Okay, oh jadi, okay, alhamdulillah. Okay, kalau abang ada kawan-kawan datang. So datanglah micro SME ni. Lepas tu pergilah pada SME. Okay, tak apa, saya buatkan free satu. So yang lain-lain ni akan datang pula. So it starts from there lah. Ada strategi lah. Ada strategi. So masalahnya diorang mungkin tak ada kemahiran berfikir lah. Saya still remember, saya pernah pergi satu grant punya pitching. Okay. Dia adalah pada waktu zaman Barisan Nasional pegang lah. Okay. Nama dia adalah Rural Business Challenge, RBC. Okay. So mentor saya pemenang, one of the pemenang waktu siri pertama. So saya waktu tu tak kenal dia pun, dan saya masuk siri ke berapa tak ingat, 2017 ke, something macam tu lah. Dan waktu tu dia punya juri was Mok Chun lah. Bukan Mok Chun, I don't think Mok Chun, bukan, Erman Fatimah, saya tak ingat. Okay. What happened at that time was that saya membawa satu idea untuk menternak ketam. Okay. Ketam nipah kot. Kot lah. Saya tak ingat ketam apa. Definitely bukan ketam batu lah. Okay, so waktu tu ni lah idea. Dan saya masih muda waktu tu. I think I was kalau 2017 kita berapa? 2017? 20. Lebih kurang macam tu lah. So saya cakap dengan dia, okay, untuk benda ni berjaya, it's either you go big or you go home. Dan juri cakap, I think you can go home now. Emang Fatimah tu? Dalam barisan juri lah, saya tak ingat siapa, tapi dalam barisan juri. Kenapa dia cakap macam tu? So saya balik dengan perasaan rasa macam marah kan. Kau ni kenapa? Kau tak percaya aku? Aku adalah, you know, I'm one of the best youngsters kan. Lepas tu first business saya pun jual shisha pun. Lepas tu jual flavor vape kan. Tapi you know, saya yakin lah pada diri saya. Tapi saya bila semakin dewasa, saya faham kenapa dia cakap benda tu. Kalau engkau tak boleh showcase benda kecil pun kau tak boleh nak handle, macam mana kau nak handle benda yang besar? Faham. So melalui pengalaman saya pernah, yelah, saya business owner kecil lah. Sekarang ni pada fasa daripada micro SME pergi ke SME. Dan saya juga pernah ditugaskan menjadi seorang CEO bergaji. Dan waktu saya jadi seorang CEO tu, saya betul-betul rasa keadaan di mana I am out of my depth. Saya rasa macam, weh, aku tak boleh ni. Aku dah cuba. I've exhausted. Saya dah guna segala network saya. Saya dah guna segala skill-skill yang saya ada. Betul, ada yang berjaya, kita dapat partners yang ramai dan sebagainya. Tapi results dari segi sales tidak memberangsangkan. Dan saya tak tahu nak tap macam mana lagi, sebab saya dah guna dah network saya sedia ada ketika waktu tu. Semua sel otak pun dah berhubung dah habis lah. Dah habis baik lah. So dekat situ baru saya faham yang actually this is why kalau you are a small player, you tak boleh terus pergi ke kolam besar. Itu just my point of view. Despite walaupun kita percaya pada diri sendiri, tapi kepercayaan tu kena ada dinding lah. Dia tak boleh letak di tepi. Bagus kita ada perasaan yang kita percaya pada diri kita. Memang benda tu perlu ada untuk usahawan yang berjaya. Tapi at the same time,
kita kena pijak pada bumi yang nyata kat kan. Kita tak boleh over promise lah. Jangan hisap barang benda-benda yang terlarang. Yes. Sampai kau dah tak study. Jangan hisap benda bukan-bukan kat office lah. Jangan hisap benda bukan-bukan dekat office lah. Kalau tidak nanti tadi. Actually this joke sebenarnya happen to my friend. Okay. Dia buat ada satu produk tu. And then dia hisap benda ni ramai-ramai kat dalam office. Okay. Dan end up dia punya marketing dia pun memang macam hisap barang. Macam hisap barang. So saya macam kenapa kau tak buat macam ni? Kenapa? Okay. Kenapa kau tak buat macam ni? Faham. Tapi kalau kita tengok few case studies lah dalam kalangan kawan-kawan kita mungkin kan. Dan saya ada kawan yang dia start masuk je dalam industri yang baru. Dia spend big. Dan benda tu sangat-sangat backfire dia. Kan? Sekarang ni dia stuck dengan stok-stok busuk lah kan. Tak boleh buat apa sebab dia ambitious sangat. Dia bukan masalah ambitious. Mungkin satu dia tak study market lah. Dia cakap tadi. Tapi at the same time dia spend too big. Dia rasa macam aku dah berjaya. So kalau aku masuk ni mestilah aku berjaya lagi. Benda macam tu lah. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Saya suka kata-kata pakcik saya lah. Selain pada mentor saya, pakcik saya juga adalah orang yang saya look up tu lah. So dia pernah cakap dengan saya bahawa kalau benda tu sangat mudah, maka semua orang nak buat. Dan dia kata kat saya, kalau kau nak start sesebuah bisnes, do your research. Dan saya berpegang pada benda tu jugalah. Betul. Tapi sebelum do your research, belajar dulu macam mana nak buat research. Kalau cara buat research itu salah, you obviously research itu salah. Bila cakap pasal tu kan, waktu PRU lah kita cerita. PRU dalam kalangan kawan-kawan ni kan ada yang berparti sana, berparti sini. Betul. Kalau pergi kepada setiap orang yang berparti, katalah contoh UMNO, PAS dan juga PH kan. Pergi kat diorang ni, aku rasa UMNO akan menang. Pergi kat ni, aku rasa PAS akan menang kat sini. PKR pun cakap. PKR pun cakap kita rasa kita akan menang. Okay, saya find out sebenarnya kenapa. Sebab studies diorang adalah based on circle diorang cakap kita akan menang. Bukan math tadi. Bukan math tadi. Kau tanya kawan kau, kawan kau cakap kau menang. Seolah-olah macam kita. Kau tanyalah orang yang luar circle. Seolah-olah aku tanya kau, aku handsome tak Mi? Handsome macam tu. So as I end up, lepas ni saya pergi model agency, saya kata saya nak jadi model. Because my friend Jimmy told me. Yes, betul. Saya handsome. So that's why saya setuju dengan apa Jimmy cakap. Sebab ramai orang usahawan, patut tak aku keluarkan contohnya produk yang macam ni. Okay. Lepas tu dia pula tanya seorang. So dia kata, saya suka yang macam ni. Betul. Kalau awak suka tu maksudnya betul lah tu. Betul. Dan dia tak validate benda tu. Betul. Dia tak dapatkan sampel yang banyak. Pendapat yang ramai. Saya ambil contoh lagi satu. Saya berniaga nasi lemak tiba-tiba orang datang kedai saya, bang, lontong tak ada. Lepas tu saya jual lontong. Padahal seorang yang tanya. Betul. Tak ada research. Padahal ikut research saya sebenarnya orang nak lontong. Betul kau? Salah penyelidikan. Salah. Jadi kau jadi flying blind macam tu. Susah. Kau kena tahu cara yang betul dulu macam mana untuk kau buat market study, baru kau boleh kau boleh execute benda tu. Dan sebenarnya kekurangan rangkaian dan hubungan perniagaan pun menjadi faktor juga. Okay. Sebab rangkaian dan hubungan perniagaan ni betul lah, networking tu ataupun dalam bahasa lain adalah networking. Dan juga kita punya networking dari segi memasarkan, dan juga networking dari segi perniagaan, dari segi hubungan, know-how. Contoh, kalau saya meniaga burger, saya harus tahu kat mana saya nak dapatkan bakalan burger. Dan tak boleh bergantung saja saya dapatkan apa daging burger tu dekat Shah Alam saja. Kalau stok putus, dah saya tutup kedai. Betul tak? Okay. Dan juga rangkaian dia macam saya pun kena berhubung dengan geng-geng yang meniaga burger. Dan mungkin selama ni saya memasak burger tu salah. Betul. So faktor ni pun sebenarnya penting juga. Bila kita ada rakan-rakan macam awak dalam perniagaan awak ada rakan-rakan dalam yang mengusahakan niaga sama. Saya pun sama juga. Dalam perniagaan yang saya kerja, saya ada rakan-rakan yang dalam bidang dan kita boleh cross check. Betul. Dalam cross check. Itu yang paling penting. Ada peniaga
yang duduk dalam gua. Betul. Dia duduk dalam gua. Dia duduk dalam gua. Penyokong Manchester United. Kena kecam kita nanti. Lantak biar. Sebenarnya banyak shock kita kena kecam. Betul. Okay, so ada yang duduk dalam gua. Dan dia merasakan melalui penyelidikan dia, macam awak cakap tadi, benda yang dia buat tu betul, tanpa dia refer. Padahal kebanyakan benda dalam dunia ni is open secret. Betul. Yes. Just tiru je. Dari lagi dalam dunia sosial media ni, apa yang dia buat betul dan make money, you tiru je lah. Bukanlah tiru bulat-bulat macam sambal nyet tu tadi. Yes. Itu bangang lah. You perlu buat adjustment, perlu buat adaptation. Betul tak? So macam mana Is, awak rasa? Saya yakin bahawa network tu sangat-sangat penting. So okay, dia macam ni lah. Satu network untuk memasarkan, satu lagi network untuk, kadang-kadang kita nak kena leverage lah. Saya rasa one of the most important factor ataupun faktor penting untuk kita berjaya sebagai usahawan adalah leverage dari segi manpower, leverage dari segi time, leverage dari segi financial. So benda-benda ni is very important lah. Dan experience juga. Kadang-kadang awak tak pernah buat benda tu. Leverage dari segi experience orang lain. Sebab itulah datangnya kita akan appoint consultant ataupun kita ada kawan-kawan yang subject matter expert dalam bidang tersebut untuk kita leverage pada experience dia. Dia dah pernah buat silap, so kita tak nak buat silap sama macam dia buat. Maka kalau contoh saya panggil abang Om, bang, okay, saya nak tanya pendapat tentang business fashion. Contoh dia kerja bidang fashion. Betul. Then kalau saya tanya dia, because he's the subject matter expert, okay, saya boleh ada second opinion, tapi from another subject matter expert. Okay, betul. Bolehlah cross check. Tapi kalau contoh dia dah bagi tahu saya, kemudian saya tanya Jimmy. Saya Jimmy bukan cakap, dalam bidang. Jimmy cakap, tak apa abang cakap salah. Tapi dia bukan dalam bidang tu. Kalau saya percaya Jimmy, ya saya bodoh. Kan? Jimmy dalam bidang peternakan. Contohnya. Tiba-tiba dia tanya fashion. Kan? Jadi saya rasa benda-benda tu, that's why saya baru-baru ni saya ingat 2 hari lepas lah macam tu, saya ada satu online meeting lah dengan seorang sahabat saya lah. So dia tanya saya, dia ni buat satu sistem software di mana boleh blast WhatsApp lah. Dia tanya saya, Is, macam mana awak ni muda, awak boleh go up to this level lah. Saya cakap dia, it's very simple, it's because of networking. Lepas tu dia tengok profile saya punya trainer profile lah. Dia tengok, macam mana awak boleh dapat company-company besar ni? Awak cuma awak baru 26 tahun. Macam mana awak dapat company-company? Saya cakap it's all because of networking. So dia pelik. Okay, so macam mana aku nak buat? Sebab selama ni most of the business owners, dia ingat dia adalah the king of the company. Betul. Akulah yang paling power dalam company. Betul. Kan? Sebenarnya konsep dia adalah kita hire orang yang lebih bijak daripada kita. Yes. Kan? Betul. So orang tu lebih bijak daripada kita. Oh, dia pandai handle operation. Okay, tak apa, aku percaya kat kau. Aku tengok. Kau jadi manager. Kau manage. Benda yang salah aku akan cakap lah. Kan? Aku akan seek kau punya justification kenapa kau buat benda ni. Kan? So barulah business owners kita ada time untuk kita pergi minum kopi dengan orang-orang lain, berkenalan, you know. Itulah kita punya function as business owners. Betul. You tak boleh selalu ada kat langit, tapi you pun kena ada kat ground. Tapi you bukan kalau you everyday kat ground, then you are the worker. Yes. Kan? You bukan the owner. Betul. So you kena pandai manage between, tak adalah kata 50-50, tapi ada time you kena kat ground, ada time you kena kat langit. Bercakap dengan malaikat lah, contoh macam tu kan. Tapi ada juga yang sibuk benda-benda mikro ni. Betul, ada ramai. Dia tak percaya kepada dia. Dia dah appoint dia punya officer. Dia sibuk kau buat kerja-kerja mikro yang dekat ground. Diorang bodoh. Itu jawapan dia. Diorang bodoh. Sebab okay, saya yakin business owners lah, okay, kadang-kadang kan diorang ni, katalah dia power dalam programming, okay, tak semestinya dia power kat marketing. Tapi ada juga dia sibuk sampai ke marketing. Apa? Dia sibuk sampai ke marketing tak? Memang. Itu maksud saya. Kalau you tak trust in your own people, you hire people with money. You bayar because of their punya expertise kan. You leverage on their experience, expertise kan. Lepas tu you tak percaya dia. Baik je you ambil monyet bekerja, sama je. End up jadi zoo lah. Itu pandangan saya lah. Lepas tu dari segi that's why saya rasa so far alhamdulillah saya diberikan kurnia rezeki network yang bagus. Cumanya dalam networking ni dia ada art dia lah. Networking ni dia tak semudah tu. Saya
tak tahu kenapa, tapi ada orang dia suka main golf. Kan? Ini dinosaur punya pemikiran. Kita main golf kita dapat projek kan. Betul. I'm so sorry to say this lah. Bagi saya main golf ni stupid lah. Kan? Saya tak tahu apa goal you main tu untuk apa, pegang-pegang caddy ke kan, untuk dia ke apa kan, saya tak pasti lah. So at the same time, aku nak dapat projek dengan Datuk ni bagi dia menang. Tak bermanfaat pun. You know, kita bukan dalam zaman dinosaur dulu, kau boleh project under table. Jadi social media is very you know, wide. Betul. Last time it works lah. Last time it works. Networking tu kat situ. Networking tu betul. Saya tapi tak nak dulu. it's already gone. Dah. Era tu dah habis lah. Obsolete. Betul. So baiklah daripada kau main benda golf tu, baiklah kau main catur. Sekurang-kurangnya otak kau berfikir juga. Betul. Macam tu lah. Betul. Even dalam haji pun at least kau boleh, aku nak makan yang mana satu ni. Adalah juga benda tu. Okay. So that's why most important thing adalah you kena tahu that not every networking you kena power main golf, kena apa semua. Alhamdulillah saya setakat ni diberikan rezeki, tak ada lagi saya main golf. Tak terjebak Pernah lah cuba. Kalau nak idea macam diorang, dapat projek juta-juta kan. Sekali saya hayun, bola tu kat depan dia je. Okay, kayu not for me. Betul. This is not for me. Tak apa lah, baik aku stop tadi. Okay, Is. Kita lihat juga macam mana pandangan Jimmy mengenai pasal networking ni. Okay, saya ambil contoh lah. Yes. Pernah jumpa atau berhadapan dengan orang jual insurans? Pernah. Apa yang dia buat dari segi networking? Dia approach dia kawan-kawan lah yang terdekat. Okay. Kan kawan-keluarga yang terdekat, circle-circle yang terdekat dulu. And then dia apa namanya? Biasanya kalau jumpa orang yang tak kenal tu, dia akan bagi business card and so forth. Betul. Saya tak adalah, bukan saya nak sentuh kat situ. Tapi bagi saya dalam kita berniaga tu, tak kisah kita berniaga apa, kita jual dengan kawan-kawan dulu. Betul. Kita jual dengan keluarga kita dulu. Itulah network kita. Yes, itulah network, itulah base-nya. Sebab kalau kita tak ada base tu, macam mana kita nak kejar yang lagi tinggi? Saya faham. Saya jual nasi lemak tepi jalan, random people akan datang berhenti dan beli. Betul. Tapi macam mana orang random people tu nak beli kalau keluarga kita, kawan-kawan kita tak rasa lu nasi lemak kita tu. Kita tak berjaya jual pun dekat keluarga dan kawan-kawan kita. Kalau dari scale bisnes kecilnya macam tu lah. Saya nampak macam tu lah. Sebab nama podcast kita pun podcast marahin. Saya setuju dengan apa Jimmy cakap. Sebab untuk low ticket punya ni, it works lah. Memang kawan-kawan dengan family ni itulah kita approach dulu. Adalah antara orang yang akan support lah. Tapi bila kita cerita tentang high ticket punya closing, sebab saya alhamdulillah diberikan pengalaman lah untuk closekan beberapa job besar. It doesn't work that way. Maksudnya family dengan kawan-kawan ni, dia pun nak recommend kita dekat orang lain pun susah. Maksudnya kawan rapat lah, kan? Kita macam kita kan. Saya pun belum lagi terima job pada abang atau Jimmy. Contoh betul. Sebab dia macam ni. Ada satu study satu paper saya baca, satu journal. Dia kata most of the high ticket jobs datang daripada kita punya weak network. Weak network. Maksudnya bukan close network. Maksudnya contoh, dia kenal saya. Kenal saja, sekadar kenal. Dia tahu apa saya buat, dia nampak saya besar. So, dia ni power ni. So what happens is that kenapa close friends tak jadi macam tu? Sebab dia tahu kita in and out. Dia tahu kita punya tahap luar dalam kat mana. Kita macam mana. Dia tahu kita kat mana. Dan dia tak nak recommend pun. Dia bukan tak nak recommend. Sebab dia tahu kita luar dan dalam. Dia jadi macam ada orang yang lain kot lagi power. Sebab bila kita tak rapat, kita nampak orang tu power. Betul. Lagi banyak kita kenal orang tu, lagi banyak kita kelemahan dia. Betul. So that's why lah, just maybe some food for thoughts lah. Sebab saya pun akan keluarkan modul-modul saya untuk high ticket closing. So ada antara topiknya adalah di mana the art of macam mana orang kata, of you handling people lah. So contohnya bila dengan pengarah-pengarah ke, dengan all these professors ke, doctors ke apa semua. Just a bit kita tak perlu be submissive pun lah. Kita tak perlu be submissive. You have to show them that you are busy. You are not always there for them. Jangan bagi perah nanti buku awak ni. Tak. Preview. Nanti baru upsell. So untuk poin yang kelima ni, faktor ni, saya nak ambil satu African punya kata-kata hikmah yang daripada Afrika. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
Wah. Benda ni memang saya selalu sumbatkan. Okay. Kalau kau nak pergi laju, memang kau boleh laju sampai kau masuk longkang. Pergi sorang-sorang lah. Pergi sorang-sorang. Terlampau laju sampai longkang pun kau tak nampak. Dinding pun kau rempuh. Gunung pun kau tarah. Sebab kau pergi sorang-sorang. Tapi kalau kau nak pergi jauh, kau kena pergi ramai-ramai. Ini dia faktor baru Tak. Ini faktor yang baru. Dia penutup. Okay. So itulah African proverb dia. Okay. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Boleh tak saya sentuh sikit je, sebab saya rasa mungkin benda ni bermanfaat lah untuk pendengar. Saya dah ulaskan tadi di mana kita orang Melayu tadi pasal yang kita sebutkan bahawa diorang kalau boleh diorang je nak berjaya ke depan, kaya diorang punya tim miskin kan. So saya rasa benda ni valid lah. Jadi pengalaman saya adalah dulu saya cepat catch up. Saya sangat-sangat laju pergi. Sampai satu tahap saya rasa macam I've gone too far. Dan semua benda untuk paperwork dan sebagainya aku terpaksa buat sebab aku punya team member tak faham aku punya macam mana. Betul. So saya dah pergi jauh lah. Team member ni saya tak prepkan dia orang. Saya tak upkan level dia orang. Betul. So macam dia nak faham otak saya. Macam mana nak buat teamwork? So end up saya burn out. So dia sangat simpel. Dia ada gap di antara awak dan juga betul dengan team member saya. Dengan team member tu. Faham? Betul. So kita pergi ke faktor yang terakhir, iaitu kesedaran teknologi dan inovasi. Ini isu ke ni? Tapi saya nak pujilah bangsa Melayu ni kan. Okay. Daripada zaman MRIC, Community Zero, MySpace. Belum kan bangsa Melayu ni macam-macam lagi Yahoo Messenger, Bigo Live yang korang Friendster, Bigo Live. Melayu ni paling terhadapan. Betul. Mengurusi ini. Dan kalau awak tengok internet marketer, Facebook guru, TikTok guru, kebanyakannya adalah Melayu. Satu bas boleh penuhkan. Tapi nak cari bangsa lain tu agak sukar. Okay. Tapi dalam masa sama, dalam TikTok juga awak tengok secara tak sedar bahasa Melayu sampai Cina punya influencer pun kena cakap bahasa Melayu. Kalau tidak konten ni takkan pergi. Yes. Besarnya market tu. Market tu dan betapa dikuasai oleh orang Melayu. Dan dia yang jadi referrer kepada bangsa lain. Betul tak? Betul. Tapi ada juga bangsa Melayu ni sebab terlaju sangat meresapi perkembangan terkini ni. Sampai yang dikejar, yang dikendong berkeciciran tau. Yang dikejar tak dapat. Yang dikendong cicir. Contohlah macam zaman sekarang ada banyak kesilapan lah. Orang kata peniaga-peniaga ni saya nak tengok kan, semua nak pergi kat TikTok. Bakul dia semua dia campak kat TikTok. Betul. Habis sosial media lain ni dah klik-klik ke? Dah tak ada orang ke? Tunggul. Dah jadi orang kata dah zero user dah. Seolah-olah sampai itu sekali. Terlalu percaya pada TikTok ni segala-galanya. Contohlah apa yang terjadi sekarang. Semua orang nak live. Semua orang nak baik kuning. Semua orang lah macam-macam lah kat TikTok tu. Betul tak? Betul. Dan tak dinafikan TikTok dia popular. Tapi kenapa semua orang memperjudikan semua gala-galanya dekat TikTok? Itu salah satu benda yang saya nampak merisaukan lah kepada golongan peniaga Melayu yang kononnya e-commerce ni. So bagaimana awak rasa Mi? Awak punya pendapat? Okay, saya nak share. Sebenarnya semalam ada sahabat saya yang saya balik semalam pukul 2 pagi. Lepas tu pukul 2 pagi tu dia WhatsApp saya. Okay, so kawan saya ni dia nak buka bisnes daging salai. Daging salai yang dah di pack siap masak. So daging salai tu dia cerita lah kat sikit. Dia cerita kat saya sikit lah. Apa bisnes cerita. Lepas tu saya tak adalah pandai sangat. Tapi saya cakap dia, sebelum you start bisnes ni, you buatlah market analysis dulu. Dan apa yang saya advise dia, salah satunya adalah untuk dia kena pasti target market. Saya cakap dia, saya terus bagi persoalan supaya dia jawab lah. Macam tu lah. Saya tak bagilah yang core tu takut tak faham ke macam tu kan. So saya terus kepada soalan. So dalam point ni saya cakap lah, nak jual kat siapa, dalam lingkungan umur berapa akan consume you punya produk, target market, demografi you macam mana. Lepas tu platform nak jual kena tak dengan target market. Contoh nak target Melayu umur 40. So ramai Melayu umur 40 main social media apa? Sebab apa? Sebab saya nampak secara surface-nya apa yang dia cerita kat saya, dia akan fikir, oh sekarang ramai orang jual kat TikTok. Ramai pengendara kecil dia akan fikir macam tu. Apa ni TikTok live, buat live, letak beg kuning. Jadi mungkin akan banyak siri kat situ. Sebenarnya dia tak sedar. Betul. Yang macam cakap tadi, ada platform-platform lain yang masih relevan. Dan tidak semua produk itu sesuai dijual di TikTok. Betul. Ambil contoh lah. Kenapa barang barang yang murah itu trend dia kena dengan TikTok. Kita dalam mindset kita,
oh TikTok mesti barang murah. Macam mana kita nak jual barang mahal kat TikTok? Betul. Macam tu. Boleh lah kita buat konten. Tapi macam mana kita nak jual ni traktor kat TikTok? Contoh macam tu. Jadi agak sukar. Jadi kenal pasti lah dulu mana platform yang betul sebelum kita jam tu ni. Kita tak boleh lah ikut macam orang ni jual di TikTok jadi kita pun ikut dia jual. Itu masalah orang itu. Sebab dia hanya tahu satu benda tu je. Dia tengok orang buat dan dia nak tanpa menyelidiki dan buat research. Yes. Dan betul. Okay. So Is, macam mana pendapat awak? Okay, macam ni. Sebelum order saya tak nak order. Tisu basah. Basah, banjir. Okay, sebelum saya berikan pendapat lah. Saya sekarang tengah menulis sebuah buku. Okay. Buku saya bertajuk Jangan Jadi Anjir. Wah. Okay. Kau terbusi juga tajuk. Jangan jadi anjir. Okay. R-nya ada berapa tu? Tapi itulah saya nak bagi tahu sebenarnya dalam buku saya ada terangkan beberapa sifat orang Melayu kita. Sifat yang actually kena dengan faktor ni. Okay, persoalan dia adalah kita nampak pertama sekali ramai betul sifu-sifu dalam bidang sesuatu bidang. Tak nak sebut lah. Kalau sebut nanti rasa pula kawan-kawan. Okay, tapi dia terlampau ramai sampai kalau ada anjing dengan sifu ni lagi ramai pada anjing. Wah, ya. Sampai itu sekali. Ramai sangat. Tapi itu realiti tau. Betul. Terlampau ramai. Okay, betul. So itu one part lah. So bila orang tengok, orang ni jadi sifu, aku punya jadi sifu. So dia jadi macam tu lah kes dia. Dan benda ni berlaku juga pada aku nampak dia berjaya kat TikTok, aku pun nak buat kat TikTok. So it's actually a normal thing to do adalah kita mengikut orang ni, orang lain kat mana dia orang punya trend lah in a way. Trend. Ramai orang kat TikTok, kita pergi TikTok. Sebenarnya dia adalah bagi kat dalam buku tu ada satu topik saya tulis tentang walak tak tentu hala. Walak tak tentu hala. Okay. Dia walak ni percaya. Dia setia lah. Setia ataupun percaya pada benda yang tak tentu hala kau percaya. Kau tak pernah buat tapi kau percaya. Member aku dapat ni. Member kau yang dapat, bukan kau. So dan lagi satu, saya terpaksa celah. Kadang-kadang orang tu betul-betul berjaya ke? Betul. Yelah, sebab kita nampak surface ni dia berjaya. Dia tayang Lambo, dia tayang stok, padahal parcel yang dia tunjuk tu tak ada pun AWB dia. Tak ada alamat lagi. Tapi dia dah packing siap-siap. Betul. Jangan jadi geng MLM lah. Itu satu hal lagi Ami. Geng MLM ni macam kita jumpa satu farsa yang menarik. Mengejar pelangi. Dia mengejar pelangi. Betul tak? Betul. Indah di mata. Tapi dia takkan pernah dapat. Dia tak dapat. Tak sampai. Kita takkan sampai pun dekat ujung pelangi tu. Betul. Okay, sama boleh. Tapi basically dia macam ni lah. Kadang-kadang dia terlampau ikutkan apa orang kata dan bukan membuat analisa sendiri. Dia tidak test dulu benda lain dan terus buat kepada yang nampak ini ramai orang pergi kat beratuk kedai dia, mesti sedap. Kan? So kita pergi makan kedai ni, sedangkan kedai yang tak ramai tu mungkin lebih sedap. So benda-benda ni bagi saya actually one of the thing yang saya nak highlight kat sini adalah sebenarnya at least you explore dulu semua benda. You explore all the possibilities. Maybe 1 minute saya just cakap, lepas tu kita pun time kita ni. Whatever you do, okay, saya tengok ramai orang belajar dengan sifu. Facebook ads contohnya, belajar dengan sifu A, B, C, D, E. Semua kelas dia pergi. Dia subscribe lah Platinum. Dan hujung sekali dia tak dapat apa pun. Kan? So kita dia confused. Sebenarnya in a way to summarize everything is that Malay lah particularly adalah one vertical. Aku buat ni dia straight je. Kau tak ada belok sikit, jumut, tak ada kona-kona. Jumut dan walak sangat. Dengan sangat benda. Okay. So kita dah cover 6 topik yang berbeza. Yes. Faktor-faktor cabaran. Dan kita harap apa yang kita kupas pada hari ini memberi manfaat kepada para penonton yang mendengar di podcast Marhain
yang sama ada di YouTube ataupun di Spotify. Kali ni aku sebut betul. Shopify lain kan? Shopify 4 kali sebut Shopify. Terima kasih kerana menonton. Okay, so kita tak nak drag you punya masa. Terima kasih juga kerana ini. Dan stay tune dengan episod ke-13 ataupun tak. Rasanya kita buat pengumuman hari ni. Hari ni merupakan episod yang terakhir untuk season yang pertama. Kita akan menutup tirai 2023 lagi beberapa hari. Betul. Jadi siri pertama tu kita tamatkan di sinilah. Di sinilah. Dan kita akan kembali kepada season 2. Episod baru. Dan mungkin kita ada studio. Mungkin kita kat tepi pulau. Wow. Mungkin kita atas gunung. Yang kuban-kuban. So mungkin ada muzik tiba-tiba. Dan mungkin ada LED light. So kita di podcast Marahan ni kita sentiasa nak menambah baik. Dari segi penyampaian dan dari sudut dinamik podcast tersebut. So terima kasih kerana menonton podcast Marahan ni dan selama ni membantu. Dan kita ucapkan selamat tahun baru kepada para penonton, pendengar podcast Marahan. Betul. Jangan lupa subscribe kerana subscribe itu percuma. Sehingga kita bertemu lagi dan bye bye.